Salam sejahtera Malaysia, salam Malaysia Madani. Bertemu kembali dalam channel ini. Kali ini Anda berpeluang untuk mendengar satu lagi perkongsian berita terkini untuk Anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya teruskan perkongsian berita terkini ini, terima kasih kepada Anda subscriber channel ini seramai 4.800 lebih subscriber. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua. Saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Dan tidak lupa juga kepada Anda yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang trending yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa dalam channel ini. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan berita ini yang mana satu kenyataan daripada Khairy Jamaluddin yang mana Hikayat KJ menyorot kembali fasa politik Khairy Jamaluddin, di mana Khairy Jamaluddin merupakan antara wajah paling dikenali dalam arena politik Malaysia. Mutakhir ini dikenali sebagai individu yang lantang mengkritik korupsi dalam UMNO. Selain peranannya sebagai Menteri Kesehatan ketika wabah COVID-19, dalam tempo ini Khairy anak seorang dilompat dan graduan University Oxford membentuk image yang populer di media sosial sehingga menarik ramai penyokong terutama dalam kalangan golongan muda. Namun lelaki berusia 46 tahun ini bukan orang baru dalam politik. Dia telah menyertai pentas politik lebih 2 dekade lalu. Sejak hari pertama dia telah dilihat sebagai ahli politik bercita-cita tinggi dengan sasaran paling tinggi menjadi Perdana Menteri. Satu sumber menyatakan dan menyorotkan kembali kerjaya politik Khairy Jamaluddin yang mana budak tingkatan 4. Khairy mulai dikenali ketika menjadi pegawai khas kepada Abdullah Ahmad Badawi yang menjadi timbalan Perdana Menteri setelah Anwar Ibrahim dipecat pada 1999. 2 tahun kemudian Khairy berkawin dengan anak Abdullah yaitu Nori. Abdullah kemudian menjadi Perdana Menteri pada 2003 menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Namun ada pihak yang mendakwa kuasa sebenar dipegang menantunya itu. Laporan pertama Malaysia kini yang menampilkan Khairy adalah pada 17 Januari 2001. Dalam laporan itu namanya disebut sebagai sebahagian daripada pasukan pemuda UMNO yang membuat rundingan rahasia dengan jabatan kuasa rasuah pemilihan raya pertubuhan Cina Malaysia. Ia bagi merangka suatu kegiatan bersama berkenaan penarikan semula disahkan pilihan raya yang dianggap sensitif terhadap orang Melayu. Bekas ahli Parlimen Rembau ini kian menonjol sekitar 2003 dan dia kemudian menjadi timbalan Ketua Pemuda UMNO. Setahun kemudian kedudukannya yang dimenanginya tanpa bertanding. Khairy letak jabatan sebagai pegawai Abdullah pada tahun sama, namun kekal berpengaruh di koridor kuasa sebagai ketua kepada pasukan penasihat Perdana Menteri yang digelar sebagai budak tingkatan 4. Mahathir yang kini itu hilang keyakinan kepada pengganti pilihan raya sendiri antara tokoh yang menyifatkan Khairy sebagai Perdana Menteri de facto. Abdullah menafikan perkara itu, di mana pada tahun 2005 Khairy mengundang kontroversi apabila dia memberitahu International Hard Tumble bahwa selepas PRU 2004, Abdullah memutuskan untuk tidak menggali semula amalan rasuah. Pada tahun itu juga urus niaga Khairy dengan ECM Librah mulai menjadi perhatian. Khairy menyertai firma pelaburan itu sebagai pengarah khidmat nasihat korporat setahun sebelumnya. Dan pada akhir 2015 dia membeli 13 juta saham dengan harga RM 9,2 juta untuk memperoleh 3% pegangan dalam syarikat itu. Pengkritik mempersoalkan bagaimana dia meraih dana untuk membeli saham itu. Dia kemudian menjelaskan yang dia membuat pinjaman daripada ECM Libra. Tidak sampai sebulan kemudian kerajaan mengumumkan rancangan untuk menggabungkan ECM Libra dengan sebuah GLC Avenus Capital yang membawa kepada penubuhan ECM Libra Avenal. Khairy berdepan tekanan hebat berikutan penglibatannya dalam syarikat itu dan akhirnya menjual sahamnya pada Agustus 2006. Dia menanggung kerugian sebanyak RM 200.000.
Jawatan kuasa kira-kira uang negara PSC menjalankan siasatan terhadap pengambungan itu, namun ia tertangguh setelah Nur Muhammad Yakub ketika itu Menteri Keuangan kedua memberi keterangan siasatan kes itu tidak pernah diselesaikan. Sementara itu sebagai timbalan Ketua Pemuda UMNO, Khairi yang dilihat setengah pihak sebagai seorang Melayu Ultra, beberapa kali berselisih dengan MCA. Misalnya pada Agustus 2006 dia memberi peringatan kepada ahli UMNO bahwa masyarakat Cina akan mengeksploitasikan perbelahan dalaman UMNO demi kepentingan mereka. Ia mencetuskan pertelegahan selama 2 bulan dengan MCA dan gerakan itu memucuk dengan Khairi memberi penjelasan secara tertutup tanpa permohonan maaf kepada Barisan Nasional. Pada Perhimpunan Agung UMNO 2007, Khairi membuat kenyataan berkais terhadap masyarakat India apabila dia merungut ucapan dasar Abdullah tidak dilaporkan di kebanyakan akhbar dan edaran. Akhbar dikuasai oleh satu kaum. Kebanyakan akhbar arus perdana tidak diterbitkan selama 1 hari sempena sambutan di Bali yang berlangsung pada hari yang sama dengan Perhimpunan Agung itu. Dalam ucapan sama dia turut mengesah pengenalan subsidi secara bersasar, sementara itu dia turut menasihati pentadbiran Abdullah agar tidak bertemu dengan barisan tidak ada hak asasi Hindu. Indraf, kegagalan kerajaan ketika itu dalam mendepani kebimbangan masyarakat India dianggap sebagai antara faktor utama prestasi buruk BN pada PRU 2008 yang akhirnya memaksa Abdullah untuk letak jawatan. Dan sebagai ketua pemuda, walaupun Barisan Nasional hilang majoriti 2/3 buat kali pertama sejak tahun 1969 ketika ia masih dikenali sebagai perikatan, Khairi yang pertama kali bertanding menang di Rambau. Dengan latar ini, dengan perumbuhan dalam statement rakyat, Khairi mencipta semula dirinya daripada image Melayu Ultra. Dia mempromosikan dirinya sebagai ahli politik yang lebih sederhana, liberal, dan progresif. Pencanamaan semula dipercayai telah membantunya untuk menang jabatan Ketua Pemuda UMNO, menewaskan Mukris Mahathir dan bekas Menteri Besar Selangor Dr. Muhammad Khairi Toyo pada pemilihan parti pada 2008, walaupun ketika itu dia tidak lagi di bawah naungan Pakla. Dia kemudian mengisytiharkan dirinya sebagai seorang reformasi dan menjustifikasikan tindakannya yang cenderung kepada statement Melayu Ultra sebelum ini sebagai cara melindungi kepimpinan UMNO daripada terhimpit ketika timpa buruk parti. Dia malah menyertai Askar Watania sebagai sebahagian pencanamahan semula dalam ucapannya ketika Perhimpunan Agung UMNO 2009. Dia menggesa parti itu untuk beralih daripada konsep dominasi Melayu kepada pemimpin Melayu dan mengesahkan hubungan dengan kaum lain ditambah baik. Dia juga menyuarakan sokongan terhadap mitokrasi hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua berkaitan dengan Khairi Jamaluddin dan Hikayat KJ untuk sorotan Anda semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa dalam channel ini. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa. Jadi sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam perkongsian selanjutnya.